Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada kitab Uqudul Jain fi Bayan Hukuk Az-Zawjain karangan alim ulama kita perihal kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala an-nusabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل من قد تفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى إن صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعد. Alhamdulillah, terima kasih atas pimpinan Jawatankuasa Masjid Al-Falah USJ 9 menjemput anda untuk mengisi ruang tazkirah pada tengah hari ini. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada kitab Uqudul Jain fi Bayan Hukuk Az-Zawjain karangan alim ulama kita perihal kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jagalah kita kerana COVID ni belum lagi beredar, masih lagi ada di sekeliling kita. Kalau kita tengok rekod dunia, dah 6.4 juta yang dah meninggal dunia. Itu rekod dunia. 6.4 juta setakat semalam. 6.454. 6 juta 454 ribu. Punyalah ramai. Ya. Di Malaysia sendiri dah 35,946. 35,946 dah menghampiri 36,000 kematian. Moga-moga kita dapat jaga SOP, kita dapat jaga, pelihara kan, daripada berkembang biaknya lagi wabak ini insya-Allah. Moga-moga Allah Taala lindungi kita insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kebinasaan yang ditanggung oleh lelaki yang daripada kelakuan isterinya apabila dia berkahwin. Kita apabila memiliki seorang isteri, maka ada tanggungjawab yang besar, yakni menafkahi dia, memberinya nafkah, makan, minum, tempat tinggal, memberinya ilmu, nasihat, memberi dia tunjuk ajar supaya dia menjadi orang yang salihah. Daripada perutnya, daripada rahimnya itu, dikandungnya itu, bagaimana nak dibentuk anak, kena dibentuk isteri dari awal. Ya, tiada mudah bagi seseorang suami ni memberi perbelanjaan kepada isterinya daripada harta yang halal. Zaman kita hari ni zaman tekanan hidup. B40 lah, macam-macam lah, fakir, miskin dan seumpamanya. Ya, ada orang tak kira halal haram, asalkan dapat duit. Melabur forex itu haram. Berapa ramai yang orang yang berjaya menjadi usahawan, rupanya dia bermula daripada forex, tetapi haram. Haram ya. Memanglah dia pakai rumah mewah, memanglah dia pakai kereta yang mewah, tetapi sumber tadi habis, rosak. Baik. Maka dapatkan yang halal. Banyak pekerjaan yang halal atas dunia ni. Banyak. Tak cukup kerja siang, kerjalah malam. Umpama contohnya. Tapi jangan ditinggalkan amalan yang fardu, namanya solat. Jangan ditinggalkan kefarduan bersedekah wajib, namanya zakat. Jangan ditinggalkan puasa Ramadan. Yang wajib-wajib mesti tak boleh tinggal, kena dilaksanakan. Jadi masalah rezeki, usaha biar betul-betul. Pastikan ianya halal, barulah kita ambil. Jika ianya syubhah, tolak tepi terus. Haram, apatah lagi. Rasuah yang dah jadi kanser kan, bagi setengah daripada kalangan masyarakat kita ni, rasuah ni dah dianggap macam common dah, macam biasa dah. Bila dia anggap benda tu biasa, malanglah jawabnya. Tak boleh sama sekali dibiarkan benda tu. Khawatir nanti silap-silap kita mengikut jejak langkah Sri Lanka yang muflis.
Perkahwinan adalah sebab yang mendedahkan kepada menuntut makanan yang haram. Terutama pada zaman sekarang ni. Banyak yang jatuh cedera, menipu sana, menipu sini. Umpama contoh, tak cukup pendapatannya, jadi scammer pula. Jadi scammer. Buat part time jadi scammer. Kan? Yang malah yang paling teruk kena jadi scammer ni siapa tuan-tuan? Yang terkena AJK Masjid, AJK Surau. Kan? Muka cameraman kita. Contohnya lah. Minta dengan Tok Imam. Kenapa pakai nombor lain ni? Dan telefon saya rosak. Kenapa minta nombor akaun sekian-sekian masukkan kat sini ni? Sebab akaun kena block. Contohnya lah. Macam-macam cara hari ni. Antaranya muka-muka AJK Masjid, AJK Surau. Kami yang AJK Pembinaan Masjid Bandar Tasik Kusuma pun kena scam. Berdahari minta dengan Ketua Amil. Anak Ketua Amil. Kan? Biro Wakaf Masjid Bandar Tasik Kusuma yang kita dah mula bina 2-3 bulan yang lepas. InsyaAllah 20 bulan siaplah. Dengan kos 26.5 juta. Tiba-tiba dapat WhatsApp daripada bendahari tapi nombor baru. Kenapa ni Abang Raja? Aku nak pinjam duit sikit boleh tak? Duit kat kau kemain banyak lagi kau bendahari kan? Rupanya scammer. Kan? Jadi kita pun acah-acah lah. Kau kat mana ni? Aku kat sekian tempat. Aku pun ada kat sini ni. Jom jumpa. Tak apa. Kan? Aku tak dan aku ada urusan lain katanya. Pandailah dia mengelak itu ini dan sebagainya. Sebenarnya dia nak direct bank in sahaja. Itu sahaja. Tuan-tuan, bila dapat nombor-nombor yang tak dikenali ni, walaupun muka-muka kawan kita, senang saja jawapan dia. Buat video call. Kalau dia tak pick up, dia tak angkat, scammer lah tu. Kalau dia angkat, elok je muka dia tersengih tu. Betul lah diri dia. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Jadi, berhati-hati. Maka di dalamnya itu membinasakan diri bagi orang yang jatuh dalam menafkahi anak isterinya duit yang haram. Di akhirat akan dituntut benda ni. Siapa dia? Anak isteri itu akan sentap tarik kita di akhirat. Dakwa dia, ya Allah, jangan dakwa kami. Jangan dakwa aku, dakwa suamiku. Jangan dakwa kami, ya Allah. Dakwalah ayah aku yang menafkahkan aku daripada sumber yang haram. Rasuah, tipu sana, tipu sini, ugut orang sana, ugut orang sini. Dia orang yang menjaga undang-undang tapi dialah yang melanggar undang-undang, tak kira siapa undang-undang PBT ke ikutlah mana-mana pun. Di akhirat semuanya Allah Ta'ala dedahkan. Jadi kita nak masuk tahun baru Hijri ni, hijrahkan perangai kita daripada zaman gelap, kegelapan dosa maksiat ke zaman terang cahaya iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita nak menuju ke negeri abadi namanya akhirat. Bekalan yang kita nak kena bawa pergi sana tu cukup banyak yang kita kena bawa. Amatlah malang kalau yang kita bawa ke negeri akhirat itu hutang. Apa benda? Hutang amalan yang kita sepatutnya jadikan bekalan tapi rupa-rupanya tak ada langsung. Baik. Adapun orang yang bujang, maka pada kebiasaannya ia sejahtera, ia terpelihara daripada yang demikian. Ni pada zaman dulu, karang kitab ni cerita lama. Zaman dulu-dulu kalau orang tu hidup bujang, kurang sikit risiko dia. Dia nak menuntut, nak mencari pendapatan tambahan tu sebab dia sehari diri dia seorang je. Cukup je Ustaz, saya kerja pion, saya kerja pembantu am, saya kerja tukang kebun untuk diri sendiri cukup dah, tak apa. Apa lagi nak tipu-tipu orang? Sebab dia tak tanggung orang lain. Tapi zaman hari ni tak, zaman hari ni dah berubah lah. Seorang tak seorang menipu lah. Kan? Menipu lah. Khawatir di akhirat nanti orang yang kita aniaya dia akan minta balik ganti. Mana-mana orang yang kita aniaya di atas dunia, sama ada dengan peras ugut, sama ada dengan sailang projek orang dan sebagainya, di akhirat orang yang kena aniaya tu dia akan minta balas. Kalau dia tak halalkan, dia minta balas, maknanya pahala kita pergi kepada dia. Tak cukup pahala kita pergi pada orang yang kita aniaya dulu, dosa orang tu pergi pula pada kita. Na'udzubillah min zalik. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang hamba diberhentikan di hadapan raja pada hari kiamat. Raja yang mana tuan-tuan? Raja, segala raja Allah Ta'ala lah. Baginya ada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Orang ni pahala dia banyak, membukit.
Kemudian ditanya hal yang berkaitan dengan memelihara ahlinya. Mu ni macam mana mu jaga keluarga kamu? Itu satu. Orang yang dalam jabatan, dalam syarikat, kita ni macam mana kita jaga orang bawahan kita? Ajak tak dia orang ni jadi baik? Kita sendiri tu baik tak? Kita duduk pujuk orang bawah, buat kerja jujur, amanah, kita sendiri teruk. Kita sendiri yang paling teruk sekali. Dan seolah-olah menggambarkan kita ni orang yang betul, tapi kita lah bapa rasuahnya. Yang di bawah itu hanyalah bilis, yang di atas ni namanya jerung. Maka jangan jadi sedemikian. Sekarang ni masih hidup lagi, masih mendengar ni, tinggalkan terus, taubat kembali pada Allah. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan harta dia yang dia kumpul selama ni tu. Dan yang berkaitan dengan dirinya dalam memelihara mereka, mereka itu anak isteri, orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Dan ditanya tentang hartanya daripada mana ia usahakan. Mana datang sumber ni? Gaji yang kita dapat tu confirm ke halal tu? Ke ada yang hari kita tak datang bekerja tapi kita claim macam kita bekerja? Kita claim overtime, overtime-nya tak buat pun. Maka ini adalah benda yang patut kita pulangkan. Pulangkan apa? Gaji hari tersebut yang kita tak layak terima, pulangkan balik kepada syarikat. Ada orang yang habis cuti kelayakan tahunan dia habis, katakanlah 20 hari setahun. Tiba-tiba dia pergi klinik, kau tim dengan doktor. MC sehari doktor boleh? Bayarlah RM20. Contohnya lah. Kan? Biasa berlaku tak? Biasa kan? Dia pun dapatlah MC tu sedangkan dia tak layak pun untuk MC. Ataupun dia kelentong doktor tu, dia tenyih mata dia dengan cuka. Bagi merah. Pergi jumpa doktor memang mata tu merah, dia kata sakit mata. Doktor tengok, oh memang real sakit mata pun. Dia yang sengaja cari pasal bagi mata dia merah. Supaya dapat cuti tu. Mana perginya tengok wayang, contohnya lah. Kan? Maka hari tersebut yang dia MC yang tidak layak itu, wajib dia ganti balik. Pendapatan tersebut yang dia tidak layak terima sebenarnya, begitu ya. Sebab itulah tuan-tuan, cuba kita koreksi diri kita, solat kita bagaimana? Jawapan dia adalah solat orang yang khusyuk, dia pelihara makan minum dia pastikan halal. Takut ada yang masih sangkut yang kita belum lunaskan dengan tempat kita bekerja, syarikat di mana kita berkhidmat dan sebagainya. Kita lunaskan, namanya hak syarikat, hak jabatan, hak orang, insya-Allah rasa lebih tenteram ibadat solat kita. Belum cerita lagi yang kita kadang-kadang kita ambil di pasar raya. Pasar raya jual anggur, apple tak ada lah orang nak rasa sebiji macam tu kan. Anggur kan benda yang boleh dicubit-cubit, buah dia kecil-kecil macam tu kan. Kita pun rasa, oh manis. Kita pun ambil satu bundle tu, pergi timbang, bayar. Yang kita test biji tu, bayar tak? Yang ini dikira ni, tuan-tuan. Berapa ramai yang ambil tak kisah benda ni, kena bayar. Kalau di pasar malam, orang letak, cik rasa lancik, cubalah. Kalau manis, cik belilah. Kalau tak manis, tak apa. Kalau cik tak nak beli pun tak apa, nak beli pun boleh, tak beli pun boleh. Tapi dia pikat kita dengan rasa dulu. Biasanya kita rasa-rasa manis, kita akan beli, betul tak? Yang tu tak apa. Tu dah siap dah untuk tester. Minyak wangi kat kedai setengah-setengah tu, Watson lah katakanlah. Dia letak yang ni untuk tester, yang ni untuk jual. Kita pergi ambil yang untuk jual ni, kita test. Kita wajib bayar sebotol tu terus. Yang test ni yang ni sahaja, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk dijual. Kembali balik kepada hukum fiqhnya. Apabila tidak laksana dengan betul, maka akan ada kecacatan pada ibadat kita, tuan-tuan. Gitu ya. Baik. Kemudian hingga dan ditanya tentang hartanya di mana ia usahakan dan ke mana dibelanjakan, hingga habislah segala amalan kebajikan kerana dituntut balas bagi kejahatannya itu habis. Tolak campur plus minus, dan tiada tinggal baginya suatu kebajikan jua pun habis. Kita khawatir ininya akan berlaku, khawatir kita muflis. Jadi halusi, perhatikan, fikir, apakah ada hutang-hutang dengan orang yang patut kita lunaskan, masih lagi kita bertangguh. Awas. Maka para malaikat menyeru dengan teriakan di hadapan orang ramai dengan katanya, inilah
Orang yang segala amal kebajikannya diambil oleh sekalian ahli dia yang lain ni. Keluarga dia, ataupun daripada orang-orang yang pernah dianiaya dulu, gitu kan. Dan ia berkata lagi, hari ini habislah segala amalannya. Oh, gentar kita tuan-tuan. Kelang kabut kita. Habislah aku, habislah aku. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa pertama-tama yang tergantung atas seorang lelaki pada hari kiamat adalah hak ahli keluarga dia dan anak-anaknya. Mereka memperbantahkan di hadapan Allah. Sekalian ahlinya berkata, wahai Tuhanku, ambillah bagi kami hak kami daripada lelaki ni. Jangan dakwa kami, ya Allah, dakwa dia. Sebab dia hanya membesarkan kami tapi daripada sumber yang haram. Tak cukup pendapatan 10,000, rasuah lagi. Wah, gaji dah 10,000. Tak cukup jawatan sebagai pengarah urusan, ambil lagi rasuah sebiji BMW. Sekarang dah merengkuk dalam penjara. Saya dah tak nak cerita lah company mana. GM. Pengarah urusan lah. Dalam erti kata gaji tu dalam 25 ke 28 ribu lah. And terpedaya lagi dengan tawaran BMW sebuah. And ambil dia. Sub kena. And banyaklah. Orang yang tipu daya, contohnya pembekalan tenaga elektrik, tuan-tuan ya. Pengarah urusan tempat saya bekerja sekarang, Institut Latihan Sultan Ahmad Shah. Sebelum ni dia pernah di stesen yang lain. Ya. Rupanya ada orang yang membekalkan kabel dan sebagainya tu tak mengikut spesifikasi yang betul. Dalam spek tender sekian-sekian, tapi yang dibekalkan sekian-sekian, lain pula diubah. Kan? Apabila buat checking dan sebagainya, diagnose apa benda semua balik, kan, non-destructive testing pun buat, ujian tanpa musnah dikenal pasti, bahan-bahannya tak menepati standard. Lalu boleh tak kita kenakan tindakan saman? Boleh. So biasa apa berlaku? Kadang-kadang akan berlaku, orang ni akan kau tim. Boleh tak kau tak saman aku bayar kau. Jumlah kerugian ketika itu 1 juta ringgit. Boleh tak aku bayar 300,000? Diam-diam je lah. Ganti kabel yang lain yang ikut spek. Yang tak ikut spek tu, lain tutup cerita. Boleh tak buat macam tu? Apabila dia bertanya kepada suaminya tentang offer tu, memang dia tak nak pun. Saya ditawarkan sekian, kata dia. Dan suami dia kata, apakah nilai kamu 300,000? Apakah nilai diri kamu 300,000? Itulah pemutus segala nafsu, tuan-tuan. Diri kita, iman kita tak ada nilai. Apabila kita sanggup menerima tawaran rasuah, diri kita umpama kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun. Di mana pergi iman kita? Bawah tapak kaki. Kita pijak iman kita sendiri saat itu, tuan-tuan ya. Jadi, nak masuk tahun baru ni, kita lawan sungguh-sungguh. Apa dia? Nafsu kita lawan. Kan? Bila betul perjalanan hidup kita daripada keluarga, membiak pergi ke masyarakat, pergi kepada negeri, pergi kepada negara, baru negara ini jadi makmur, jadi barakah. Kenapa negara jatuh? Kerana dosa maksiat melebar terlalu luas. Usahakan diri kita bermula daripada diri kita, bermula daripada anak isteri kita, tuan-tuan. Baik. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama, berkaitan dengan lelaki tadi, diperbantahkan. Ambillah bagi hak kami daripada lelaki ini. Sesungguhnya ia tiada mengajar kami sesuatu hukum yang kami jahil tentangnya. Tadi bab halal haram rezeki. Bab agama, apakah kita didik anak isteri kita supaya dia faham tentang agama? Apakah kita membiarkan lagi isteri kita pergi kerja dengan pakaian yang ketat? Membiarkan lagi dia join sama-sama dengan kita cycling pakai seluar tight, nampak punggungnya bergerak-gerak. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Orang belakang tonton. Free. Dosa besar kita. Dosa besar kita. Dayus namanya. Apakah kita membiarkan lagi isteri kita tu keluar dengan lelaki lain dan seumpamanya. Zaman hari ini fitnah besar, tuan-tuan. Baru ni kita digemparkan dengan orang yang mabuk seks lah, senang cerita. Di pentas komedi tu, ditanggalkan tudung, ditanggalkan baju kurung, lalu ditinggalkan sleeveless dengan skirtnya. Orang ini di dalam dia punya
Instagram ke apa, TikTok ke apa, ya, menyatakan bahawa ada seorang suami dan ada 7 orang kekasih, kan? Dan dalam rekod-rekod dia yang sebelum ni menunjukkan dia terlalu obvious sangat keterujaan dengan seks ni. Tuan-tuan, depan publik sanggup buat macam tu tanpa rasa segan silu, kalau belakang publik macam mana? Maknanya lagi teruk, lagi teruk. Dan sebenarnya benda ni dah bertapak bertahun dah, tuan-tuan. Bertahun dah. Suatu hari sahabat saya nak ambil beberapa orang pekerja taska untuk ditugaskan ke taska yang ketiga. Ya. Baik. Jadi sahabat ini buat sesi temuduga lah. Kandidat-kandidat calon-calon tu ramai. Ya. Ada pelbagai kelulusan dan sebagainya. Kita tengok pakai tudung okey. Sebab dia syaratkan macam tu. Mesti tutup aurat, baik perangai dan sebagainya. Kemudian apabila dah menjelang malam, waktu siang tadi dah selesai dah. Menjelang malam tiba-tiba dapat WhatsApp. Tuan, bos ada tak hajat apa-apa daripada saya? Ambillah saya sebagai pekerja. Kalau nak saya khidmat untuk tuan, saya boleh khidmat, suami saya bagi. Khidmat apa? Khidmat tidur sekali macam laki bini tanpa berkahwin. Kami dah lama dah buat benda ni. Kan? Tapi ramai orang tak tahu. Bos diam-diam sudahlah. Kami sering bertukar-tukar pasangan. Suami saya jadi suami orang pada satu malam, saya jadi isteri orang pada malam yang lain. For free. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni dekat mana berlaku benda ni? Nilai. Dekat nilai. Tuan-tuan ya. Allah Rabbi ya Karim. Apa berlaku ni? Kerana apa terjadi semua benda ni? Kerana dunia media sosial kita sendiri yang tak kawal. Kita sendiri, tangan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan bagi diri manusia itu, hamba-hamba dia tu, jalan-jalan kejahatan dan jalan-jalan kebaikan. Yang pilih siapa, usaha ikhtiar tu siapa? Kita. Hakikatnya Allah Ta'ala menentu, betul. Tapi yang memilih tu siapa? Kita. Di situlah Allah Ta'ala, kan? Kita tak boleh claim Allah Ta'ala zalim. Tak. Sebab usaha ikhtiar di tangan kita. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Maka tolong perhatikan anak-anak kita bagaimana. Anak-anak perempuan kita tak keluar rumah. Ya. Tapi apakah batang tubuh dia keluar daripada sempadan rumah melalui media sosial? Ini yang terjadi. Jadi kita kena cek. Mungkin juga kadang-kadang kita kena menyamar sebagai orang lain. Ya, mungkin juga terpaksa buat begitu. Baik, seterusnya. Sesungguhnya dia, si lelaki ini, si bapa ini, si suami ini tiada mengajar kami sesuatu hukum yang kami jahil mengenainya. Dan lagi ia memberi makan kepada kami daripada harta yang haram sedangkan kami tiada mengetahuinya. Maka ketika itu Allah Ta'ala membalas bagi mereka daripada segala kesalahan dengan siksaan yang amat keras. Allahu Rabbi ya Karim. Perbetulkan sekarang. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada mendapati Allah Ta'ala akan seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumah. Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bih, dan ilmu yang memberi manfaat. Khususnya lebih-lebih lagi ilmu tentang hari akhirat. Kan? Lagi, wa waladin salihin yad'ulah, anak keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah, yang mendoakan bagi kita. 3 benda ni. Adalah dalil-dalil yang lain daripada sumber-sumber yang lain pun ada juga. Tapi yang 3 ni yang utama ni. Maka adalah kita usaha sungguh-sungguh 3 benda ni. Kita tak ada nanti anak-anak mendirikan solat, dia solat fardu setiap waktu, dia solat sunat pada tiba saatnya. Tanpa dia meniatkan pahala untuk kita, automatik sampai juga pahala tu. Tapi kalau kita tak ajar anak kita, pandai-pandailah nanti bila dia besar, dia kahwin, dia menikah nanti, semayanglah dia. Kita kata macam tu. Walhal baginda Rasulullah SAW ajar kita supaya kita ajari si anak, suruh dia solat seawal 7 tahun. 10 tahun tak nak solat, boleh dipukul. 20 tahun tak nak semayang, campak.
bubuh dalam lombong. Macam tu. Kan? Kena ajar, kena kerasi dia. Kalau tidak, maka dia akan jadi orang yang mungkin dia solat umur 20, tapi ketika adanya orang. Dan dia takkan solat ketika orang tidak ada. Maka solat dia kerana orang, kerana malu terhadap orang, bukan kerana Allah. Inilah yang terjadi. Gitu kan? Kecuali dengan izin Allah, taufik hidayah Allah, dia jadi orang yang kembali taubat dengan sebenar. Pun ada juga. Namun, syariat mengajar kita supaya kita ajar dia daripada awal. Isteri sama, anak pun sama. Baik. Wajib atas si suami mengajar isterinya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat 20 tu. Wajib, mustahil, harus. Dan wajib pula menyatakan segala akidah keimanan. Ya. Ajar mereka tentang adab. Ya. Kita ada isteri. Isteri adalah amanah untuk kita. Orang lelaki suka kahwin lebih daripada 1, 2, 3, 4. Oh, champion. Orang akan pujilah. Melangit. Tera kau tak takut bini. Tapi itu memang salah satu sunnah. Apakah dipenuhi juga sunnah supaya mengajar mereka itu tentang hal agama? Yang ini ramai tak kuasai. Dia tahu hari giliran. Dia tahu benda tu hari giliran tu. Tang tu dia tahulah. Tang suruh solat, ganti solat yang lepas-lepas, ganti yang saat hari dah period. Umpama contoh nak menjelang azan, sikit seminit 2 lagi nak menjelang azan maghrib. Dah kering dah 2 minit sebelum tu, maka dia wajib zuhur dan asar qada. Apakah dia tahu? Tak tahu. Wajib tu. Lagi 2 minit dah nak masuk maghrib. Kering dah confirm haid dia, maka dia berhutang zuhur dan asar pada hari tersebut. Dia kena buat. Begitu. Ramai tak tahu ni. Perempuan tak tahu, lelaki tak tahu. Jadi tuan-tuan, hari ni dah tahu ni. Tolong maklumkan. Kalau dia ada hutang sekian banyak tu, wajib dia qada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tuan-tuan. Jadi hukum sembahyang dan sebagainya daripada segala halal dan yang haram, seperti meninggalkan mengumpat, mengadu-ngadu, memelihara daripada segala najis, dan hukum membasuh najis. Hari ini ramai orang teruja expose, tunjuk kecantikan dirinya pada public. TikTok lah, itulah, inilah, nak follower lah, nak like lah, nak videonya ditonton oleh orang sekian-sekian ramai supaya dapat pendapatan. Iya, tapi dalam masa yang sama, dia bukan dapat pendapatan sahaja, dia dapat dosa yang bertali arus. Namanya dosa jariah. Tugas orang suami, hentikan semua benda ni. Beralih daripada benda yang mudarat kepada benda yang bermanfaat. Kerana kita menuju kematian di hadapan kita, apa bekalan kita masa nak bertemu dengan Allah. Sekarang kena fikir, sekarang kena berubah, sekarang kena beramal. Mudah-mudahan tazkirah tengah hari ini ada natijah yang terbaik untuk tuan-tuan semua. Sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain supaya kita keluar, tinggalkan sejarah tahun yang lama ini nak menuju ke tahun yang baru, hijrah diri, jadi orang yang soleh, jadi seorang ayah yang berguna kepada anak-anak, jadi seorang suami yang terbaik kepada isterinya atau isteri-isterinya. Mudah-mudahan insya-Allah, moga Allah Taala makbulkan hajat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muradin, Allahumma ja'alna minal majzubin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.